Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Fatihah. Okay, so kita terus masuk kepada chapter 6. Kita recap baliklah apa yang kita dah belajar. Okay. So semalam apa yang kita dah belajar? Okay, yang pertama kita dah belajar pasal alternating current. Alternating current bila dia buat topik ni. Okay, sorry. Dia nak susu pula dah. Okay. So kita masuk kepada topik 6 is about alternating current. So alternating current, the first thing that we learn adalah define AC. So ingat balik tak apa tu AC? AC adalah electric current whose magnitude and direction change predictably lah. So this one you kena tahu lah ini dia definition dia. Okay, the next one you kena sketch AC and interpret AC waveform. Okay, so yang inilah dia akan ada dua graf lah, I lawan T or V lawan T. So yang atas ni adalah puncak dia peak current or peak voltage, and then kita akan ada period lah. And bentuk dia sinusoidal And then you need to use sinusoidal. Use meaning you need to use this equation lah, just substitute lah. You have to differentiate lah V dengan V0. V0 is the peak maximum. V is at particular time lah. Depend pada time berapa yang you nak. Omega is angular velocity. Okay, the next one kita masuk kepada root mean squared. So you kena define lah root mean squared. Apa tu definition root mean squared untuk dua Ada satu adalah untuk current, satu lagi adalah untuk voltage. So what is the root mean squared untuk current? Dia kata root mean squared untuk current adalah dia punya power average. Power ni. Root mean squared dia adalah ni, this one. Okay. Root mean square of current is the value of steady DC which produce the same power in resistance as the mean average power produced by AC. Tak perlu hafal, ini keluar kat UPS je. Dia punya erti kata lain bahawa power untuk DC dengan power untuk AC akan sama, tapi kalau untuk DC dia hanya berlaku dekat power resistor. Ni power resistor saja. Tapi kalau power untuk AC dia adalah power mean produced by the AC. And then untuk V pun sama, definition dia pun adalah sama. V punya root mean squared untuk V ini, iaitu the value of steady voltage we apply across resistor is the same power with the average power produced by alternating voltage across the resistor. Ayat sama je, cuma dia tukar perkataan current. Tadi perkataan current. Ni current produce, the value produced by steady produce the same power. The value of steady DC. Yang ini dia spesifik lah, dia ada cakap perkataan the steady direct voltage. Dia ada cerita perkataan voltage lah dekat sini. Tak perlu hafal yang ini adalah UPS saja. Okay, the next one adalah formula. You just use this formula. And formula ini also given lah. Cuma you kena tahulah beza
antara V0 dengan VRMS. VRMS adalah root mean square. Kenapa guna root mean square? Because dia ulang alik, dia clockwise anti-clockwise. So kalau you just cari V mean, you always get 0 atau I mean 0. So that's why kita tak akan guna V mean, kita akan guna root mean square. Actually you can also look at the dia punya graph. Kalau you tengok kat graph ni, I naught kat atas ni I naught maximum, ni negative I naught. So mean ni adalah average. So that's why ada 0 nampak ni, dia adalah 0. Maknanya dia punya purata dia adalah 0. That's why kita tak guna I mean, kita guna IRMS. Okay, masuk kepada the next one. Ada 3 benda yang you kena tahu bezakan, iaitu resistance, reactance dengan impedance. Okay, ketiga-tiga ni semua dia unit dia adalah ohm. Ini adalah R, ini adalah XC or XL, ini adalah Z. These three semua unit dia ohm. Dia adalah sejenis opposition, dia adalah sejenis tentangan lah dekat dalam circuit. Resistance memang you tahulah unit dia ohm. Okay, reactance ni akan ada dua. Satu reactance in capacitor ataupun kita panggil inductive reactance ataupun capacitor reactance. So kalau capacitor kita letak XC, kalau inductance reactance kita akan letak XL. So what is impedance? Impedance ni adalah keseluruhan circuit tu. Berapa total opposition yang berlaku in that circuit. So kita akan letak simbol Z. Dia bukan main tambah je, dia ada formula dia yang you kena obey lah. Okay, semalam you hanya masuk kepada sketch and use phasor diagram and sinusoidal wavefront. So you need to know these two untuk case single component. Kalau saya panggil ni pure lah, maknanya dia single, dia seorang-seorang untuk resistor C dengan L. So yang ini saya dah concludekan dia dekat mana saya punya tu. Ni. Saya concludekan dia dekat sini. Di mana kalau untuk resistor, maksudnya your circuit bukan bentuk DC circuit you bentuk misai ni. You hanya ada R sahajalah resistor. You hanya ada R sahaja resistor. Dan dia punya phasor diagram yang you kena hafal lah. Phasor diagramnya dua-dua terbaring. Ingat, kalau saya cakap saya buat kalau resistor dua-dua terbaring. Meaning I dengan V adalah in phase, sama fasa. So what happen to equation? All become sign lah, sign. Semua jadi sign. Sign. Kalau sign. Okay, so dalam kes ni Z sama dengan R lah, because the impedance is totally depend on the resistor. So your graph sinusoidal, you kena tahu dua graph tadi dia kata sketch. Maksudnya you kena tahu phasor diagram and also sinusoidal graph lah. So your graph here will become like this, but your V always higher than I. Kenapa V lagi besar daripada I? Sebab ingat tak, V equals to IR. V makan kek seorang-seorang, I dia kena share dengan R. So ingat itulah sebenarnya based on the formula lah. V always bigger than I. Okay, untuk case C atau L, saya suruh you hafal L. Kenapa hafal L? L ni, shape L ni. Untuk shape L maksudnya graph phasor diagram you akan jadi bentuk shape L lah. So V akan leads I. So when V leads I kalau dia duduk kat sini, so dia akan jadi sin, but V dia akan jadi cos lah. So your graph akan duduk macam ni lah. So V mesti buat bentuk shape cos. Make sure dia one cycle mesti period yang sama lah. Dia tak akan berbeza. And the I will become the sine graph. And dalam case ni V lead I lah, because V mendahului daripada I. I duduk kat garisan permulaan, but V is already in front of you. So that's why it become V lead I. Again, the XL sama dengan XZ is depend only on SL lah. The SL kita panggil dia reactant inductant. Kalau kapasitor dia terbalik lah, dia L, saya just ingat, okay, kalau yang ini V is dekat apa kan, yang ini kali ni terbalik lah, I pula, okay, I lead V lah. So I will become cos. Why? Because I dah dahului, so V will become sin, so Z equals to XC, so your graph will be look like this. So this is the summary daripada semua ni lah. Kalau you baca ni, you takkan faham ni, yang ni, siapa lagi baca lah. So yang ni dia nak cerita macam mana dia dapatkan formula Z ni, formula XC ni. Formula XC ni semuanya sebenarnya datang daripada graf. Kalau you tengok, kita buat satu. Ni, okay. So kalau you tengok sini, Z sama dengan V0 I0. Kenapa datang formula ni? Sebenarnya dia datang daripada V equals to IR. But in your case, ini adalah case pure capacitor. We don't have R. Tapi saya tak boleh letak C.
Mana boleh V equals to IC, tak pernah kita jumpa V equals to IC. So this one should be adalah resistor, mesti opposition. So dalam case awak, opposition untuk capacitor adalah XC. So kita akan letak simbol XC. Maksudnya dalam capacitor you ada penentangan, ada opposition. So this opposition actually act sebagai resistor, but we don't put R because R represent circuit punya tu resistor. So kita akan labelkan dia sebagai XC sebab ada berlakunya opposition. Okay, so dari sini dia menggunakan maksimum. So kalau you nak cari V0, I mesti I0. XC tak akan berubah sebab ingat balik dia macam case capacitor. Sama macam case resistor. Kalau you nak ubah XC, kalau you nak ubah resistor ataupun you nak ubah capacitor, you tak boleh okay lah saya nak ubah current, saya nak ubah voltage. No. Ingat balik, if you nak ubah capacitor, you kena hantar balik kilang. Ada 3 cara nak increase ke capacitor. Add dielectric, increase the area, and then decrease the distance between the gap kan, between plate tu. So itu cara untuk increase ke capacitor. Sama juga dengan resistor. Katakanlah resistor awak tu kan awak buat eksperimen. Ada 4 color kan. So katalah resistor you ni 100 ohm. Boleh ke saya pasang sikit? Okay, saya ada bateri, saya ada resistor je. Okey, saya lepas saya kata saya nak resistor ni jadi 1000 ohm. Tak boleh, mana boleh. You tak boleh ubah. Memang dia dah tetap 100 ohm. So tak kisahlah you ubah voltage ke, you ubah current ke, you ubah apa. Dia still 100 ohm. So how I want to change my resistor 100 ohm jadi 1000, you kena pergi balik kilang lah. Guna apa? Guna formula yang resistivity tu, rho equals to RA over L tu. So maksudnya you kalau you nak increasekan resistor, you kena ubah, you guna resistivity yang berbeza, material yang berbeza. You increase the length, you decrease the area, macam tu lah. So apa-apa alat macam phone, macam phone, iPhone 12, iPhone boleh ke jadi iPhone 13? Tak boleh. Walaupun cikgu saya guna voltage yang berbeza, no. Dia tak akan berubah. Samsung tak akan berubah jadi iPhone, iPhone tak akan berubah jadi Samsung, no. So kalau dia dah 100 lah. So that's why the one that can change is only can be the current and this one. The XC will become constant. Kenapa constant? Sebab your capacitor is constant. You tak ubah capacitor. You hanya ubah current yang lalu dekat dia tu. Maksudnya dalam dalam masa satu jam, ada alat you, contohnya you charge your handphone. There are some times that your current adalah at peak. Dekat maksimum. Tak semestinya sentiasa maksimum, no. Dia bergerak seperti sinusoidal. So maksudnya ada certain time tiba-tiba current tu laju. Ada certain time current tu biasa. Ada laju, ada biasa. Ada macam sungai lah. Sungai kadang-kadang ada yang laju, kadang-kadang ada yang tu. Macam tu sama lah juga dengan current ni. So your XC adalah constant. Okay, so dalam case ni tadi saya cakap ZU adalah depend on XC. So that's why dia tukar V0 equals to I0 Z. Kita boleh tukar lah Z sama dengan XC. So dari sini apa yang dia buat, dia samakan formula yang ini. Okay, mana datang formula I0 equals to CV not omega ni. Yang ini adalah formula daripada this one lah yang dia differentiate tu. Ni. Yang dia dah differentiate ni. Yang ini adalah dia dah dia differentiate sebab daripada formula V ni. Okay, macam contohnya kalau you tengok dekat sini, ini adalah V. V dekat sini adalah depend pada VC. VC, VR, VL tak sama. Dan tak sama dengan VRMS. Ini pun benda yang penting jugalah yang awak kena tahu. Maksudnya katakanlah you ada circuit, you ada capacitor, you ada resistor, you ada inductor. So this one kalau kita letak multimeter dia akan baca VC. Yang ni dia akan baca VR. Yang ini dia akan baca VL. So VC, VR, VL tak akan sama. It's different. Ya. Okay, mungkin yang ni 10, yang ni 5, yang ni 6. Dan V total kat sini bukan hasil tambah dia sahajalah. Dia ada formula dia. Even though dia adalah series. Sebab apa? Dia adalah AC bukan DC. Kalau DC betul you boleh tambah.
Sebab selama ni awak belajar medium, selama ni saya belajar kalau di dalam series V total dia tambah saja. Tambah V1, tambah V2, tambah V3. Ya betul, tapi untuk AC tak, you tak boleh tambah macam tu. You kena guna square root nanti. Okay, so kalau you tengok balik ni, dia bagi tahu dalam kes ni, kita tengok ni kes AC ni. So dia ada bagi, ini adalah AC source. So ada current jalan. Okay. Lalu dekat kapasitor. So kapasitor bila saya letak multimeter cucuk dua tu ingat yang dua batang tu, saya akan dapat VC. Bukan you letak voltmeter, you tengah nak baca kat situ je. Ataupun sebab nanti kalau saya kata saya letak voltmeter nanti you kata cik medium dia jadi parallel. No, dia hanya ambil bacaan dekat situ saja. Okay, so dalam kes ni VCU at any instant, that's why dia kata at any instant, VC adalah sama dengan V iaitu V0 sin omega T. Okay. Q sama dengan CVC. So Q sama dengan VC tadi V0 sin omega T, di mana I sama dengan dQ over dt. Ini first tadi lah you belajar dalam chapter 3. So Q you dapat tadi yang ni Q. So dia substitute Q kat sini, C V0 sin omega T. So you nak differentiate siapa? T duduk sini. So T nampak tak ni T. So C V0 adalah constant. Kenapa? Because C capacitor you kena bawa kilang baru boleh ubah. So C constant. V0 also a maximum. Katalah maximum dia adalah 50. So next cycle pun maximum mesti 50. Tak mungkin next cycle 1000. Tak boleh. So that's why V0 adalah constant. V0 yang constant. V tak constant ya. V0 yang constant. Okay, differentiate this one you get cos lah and then omega ke depan. So that's why you dapat formula ni. VC V0 omega cos omega T. Di mana I adalah sama dengan I0 cos omega T. Mana datang ni? Yang inilah dari sini. C0 V0 omega adalah sebenarnya I0. I sama dengan C0 omega cos omega T. Okay, kita boleh buat perbandingan dengan I0 cos omega T. So this one adalah sebenarnya sama dengan I0. Itulah yang dia nak cerita tu. So that's why I, kalau untuk C you akan dapat cos. Kenapa you dapat cos? Sebab V dia adalah sin lah. Sebab V dia adalah sama. Tapi kalau untuk kes inductance L ni berdasarkan graf ni, okay, tengok graf ni, Z equals to V0 I0. Okay, tapi your I0 adalah cos. Nampak tak ni? I0 you adalah cos. So graf tu nanti you kena tukar lah. Dia jadi cos. Okay, so saya tak nak lah awak tahu apa ni. Yang ni kalau awak tengok ada tak dia bagi derivation dia, tak ada. Ini inductance ni XC ni inductance, okey. Dia guna I yang jadi sin. Sebab apa I yang jadi sin? Ingat tak kes inductance? Kes inductance bentuk L. I is sin. V is cos. So that's why dia jadi I sin. Tapi V nanti jadi cos lah ni. Jadi cos. So saya buat ni berdasarkan phasor diagram. Saya tak ada buat derivation. Sebab dalam outcome pun tak ada derivation. So adalah based on phasor diagram. Actually dia nak tunjukkan ni je. Mana datang formula ni. Dan dia nak tunjukkan bahawa dalam kes ni V yang lead I sebanyak pi over 2. Yelah ini dia pi over 2 lah 90 darjah. So dia nak buktikan bahawa dia lead ataupun dia lag sebanyak. Lag tu maknanya dia ke belakang. Maksudnya I dah ke belakang daripada V sebanyak 90 darjah. So dia ada dua pilihan. V leads I at pi over 2 ataupun I lags V at pi over 2. Dua-dua boleh. Benda yang sama saja. Lead ke depan, lag ke belakang lah lagging. Okay, macam case tadi. Saya berdasarkan phasor diagram je saya buat dia punya equation. So kalau you tengok phasor diagram tadi, okay ni bentuk C terbalik kan. So kita buat dua bulat, dua tingkat aiskrim, dua tingkat kek. So dia terbalik. Yang ini adalah V, yang ini adalah I.
So V yang akan jadi sin. I yang akan jadi cos. Inilah benda yang ni mana? Mana dia terbitkan? Ni, yang ni. Ni, padam. Ni sin, ni cos. These two adalah yang ni lah. Yang ni saya buat tadi. So saya buat hanyalah berdasarkan phasor diagram. That's why saya kata yang penting adalah phasor diagram. You tak perlu tahu pun dia punya derivation. You just look at the phasor diagram, you dah tahu this one adalah sin, this one will become cos. So this one dia akan ada dua jugalah. Dia boleh jadi because we duduk bawah, so we lag I by pi over 2 campur darjah. Kalau nak buat lead I, lead V by pi over 2. Boleh juga. Benda yang sama ni ayat dia ni. Okay, so saya harap untuk case pure dah settle. So pure paling penting you ingat phasor diagram. Macam mana phasor diagram? Ada 3. Buat 2 tingkat layer. Ada 2 layer. 2 layer apa ni? 2 layer cake. Bayang cake lah. Okay. Kalau R, dua-dua terbaring. Ingat dua-dua terbaring. I, V. Mesti V is more than I sebab V makan cake lagi banyak. Okay, L. Buat shape L. So V lawan I. So dalam kes ni V di I lah sebanyak berapa? Pi over 2. And then C terbalik lah. So bentuk macam ni. So ini I, ini V. So dia akan jadi I lead V. So from this you boleh terbitkan your own equation lah. Dan you kena tahu lukis sinusoidal graph. So sebenarnya kalau you tahu buat ni, yang ini bentuk dua-dua sin. Yang ini sin, ni cos. Ni sin, ni akan jadi cos. Yang ini sin, yang ini akan jadi cos. So yang ni boleh terbitkan sendiri. Okay, saya masuk kepada case V dulu. Sekejap. V. Satu lagi adalah XC ni formula ni saya tak masuk lagi ni formula Z ni. Okay. Ni formula ni. Okay. So kita yang seterusnya kita kena tahu formula lah. Formula XC dengan XL. Okay, XC ni dia datang daripada mana? Daripada tadi lah. So you akan dapat Z sama dengan 1 over omega XC mana datang ni. Z sama dengan 1 over omega C ni. Okay ni. So V0 equals to I0 Z. So Z sama dengan V0 over I0. Dalam kes ni Z sama dengan XC. Okey, lepas tu dia gantikan I0 sama dengan C V0 omega. Mana datang ni daripada yang tadi tu equation yang saya samakan tadi tu. Ni. Equation 2 ni. Okey, so dari situ V0 can cancel. So Z you akan sama dengan 1 over C omega lah. So 1 over C omega, omega adalah sama dengan 2 pi F. So you akan dapatlah formula Z sama dengan 1 over C 2 pi F. So Z ni adalah refer kepada XC sebab apa? Dia adalah case pure capacitor. So dapatlah formula XC sama dengan 1 over 2 pi FC. So formula ni tak perlu hafal. Formula ni also given. So yang ini kalau saya dulu saya suruh student dia kena hafal. So dia ingat macam ni. Ni cacing. Cacing kat bawah dalam rumah. Satu lagi formula dia L. XL ni. XL. Formula XL. L lembu duduk atas. So ada dua formula lah yang you kena tahu. XC dengan XL. Formula dia sama. Kalau XC 1 over 2 pi FC. Kalau XL 2 pi FL. Sama je ni sama. Cuma ini L Ini L. Ini L. Okay, di mana kalau C dia 1 over 2 pi FC, cacing duduk dalam bawah tanah. Kalau L lembu dia duduk atas rumput ni, atas tanah. Nanti kita akan buat dua bertemu pula. Okay, satu lagi yang you kena faham dalam ni adalah pasal V. Saya nak tekankan pasal V.
Okey, kita akan ada 3 jenis V. VR, VC, VL. Saya cakap dia tak sama. Kesemua ni adalah tak sama. Okey, satu lagi you kena tahu VRMS tak akan sama dengan V0. Walaupun you nampak macam sama, no, dia tak sama dia boleh jadi macam ni sebab XL sama tapi nilai dia tak sama. Mungkin VRMS ni 100 bahagi 10 dapat 10 kan. Yang ini mungkin 200 bahagi 20. Maksudnya VRMS 100, V0 200. Dia tak sama. V0 we are talking about puncak. VRMS kalau ikutkan graf dia duduk dekat separuh. Bukan separuh, atas sikit. V0, VRMS dia duduk dekat separuh ni. Okey, VRMS tak sama dengan V0. Okey, untuk formula Z, you akan ada 2 formula. Satu, you akan guna V, kalau you guna V equals to IR, V equals to IR. Okey, kalau you guna VRMS, mesti I ni IRMS. Kalau you guna VRMS, IRMS XC. Ni yang saya nak tekankan lah. VRMS, IRMS XL. So, mesti ingat, you guna RMS, mesti RMS. RMS, 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 RMS. Jangan campur aduk. Okey, satu lagi adalah V0. Kalau you guna V0, mesti I0 R. V0, I0 XC. V0, I0 XL. Yang ni ramai yang akan pening lah ni. Dia guna VRMS tapi nanti dia guna I0. Sebab orang tu bagi I0. Boleh cari je IRMS. You gunalah formula IRMS. Iaitu IRMS sama dengan I0 over square root 2. Sebab nanti dalam soalan dia akan saja je nak confuse you. Okay, dia suruh cari VRMS. Tapi dia bagi I0. So awak pun terus guna formula ni. Tak boleh. You kena cari IRMS dulu. I0 dia dah bagi. So I0 bahagi square root tu baru dapat RMS, so darab dengan R. So baru dapat jawapan. So bila you guna RMS, semua kena jadi hak milik RMS. Kenapa dekat R cikgu tak buat RMS? Ini I0, ingat tak saya cakap tadi? R, kapasitor alat tu you tak boleh ubah. Kalau resistor you 100 ohm, you letaklah current I0 ke IRMS ke, dia sentiasa R. Dia tak akan jadi RRMS, R0 tak ada. So that's why saya buat petak ni tadi. R, XL, XC sentiasa constant. Dia tak akan berubah. Tak kisahlah. Madam, saya nak cari VRMS. So R ni saya letaklah 100. Tapi bila saya nak cari V0, saya cari formula R0. Mana ada? Tak ada formula R0. Formula R0 tak ada. R0 tu chapter 3. R equals to R0, 1 plus alpha delta T tu ada. So kena ingat XL, R dengan XC adalah constant. Dia tak akan berubah. Yang boleh berubah adalah VRMS dan I0. So once you guna VRMS, make sure I pun mesti IRMS. Kalau you guna not, mesti semua not. Kecuali resistor XL, XC. Sebab yang inilah yang akan confusekan you lah yang ini. Okay. Terusnya adalah sama juga dengan Z. Okay, satu lagi adalah Z. Bawah ni, patut kita satu lagi Z. Tinggal Z. Okay, satu lagi sebab saya tak masuk combination. Okay, VRMS, IRMS, Z. Kalau ni V0, I0, Z. Z pun adalah constant. So nak cakap dekat sini conclusion dia, kalau guna RMS mesti IRMS. Kalau guna I0 mesti V0. Yang belakang tu constant. Dia tak akan berubah. Okay. Macam mana soalan dia? Ada tak soalan? Tak ada. Okay, contoh dia soalan ni. Kapasitor dia bagi tengok ni. RMS. So ini adalah IRMS. Jangan confuse RMS dengan I0. So dia bagi frequency. So ini adalah F. Frequency. Dia bagi voltage. VRMS. So dia bagi RMS. Semua RMS-nya dia bagi. Okay, dia suruh cari capacitance. So dia suruh cari C. Okay, apa formula kita boleh pakai? Kita ada VRMS, kita ada IRMS. So kita boleh cari XC dulu. Okay, so you akan dapat XC. But XC you need the ohm. Dia bukan capacitance.
Dia adalah reactant of capacitance. Halangan yang wujud dalam kapasitan. Dia adalah sejenis opposition, penentangan. So, apa formula Hc tadi? Cacing dia duduk bawah 1/2 pi Fc. So, boleh dapatlah C. Formula ni tak payah hafal. Ada dekat sini. Mana? Ni. Ni Hc cacing ni ada. Ada. IRMS dia rasa tak ada. IRMS tu you kena hafal. Yang tu tak ada. IRMS VRMS equals to IRMS XC ni tak ada formula dia. Sebab yang ini dia anggap you tahu yang guna formula Ohm's law. Cuma you kena tahu kalau you guna VRMS mesti guna RMS. Dan R ni boleh pecah 3. Bukan 4, sorry. R, XC, XL, Z. Dia boleh pecah 4 lah. So maksudnya VRMS formula you akan banyak lah. So VRMS, IRMS, XC lagi VRMS, IRMS, XL, VRMS, IRMS, R, VRMS, IRMS, Z. Sebab ini semua unit dia adalah ohm. So formula tu tak ada. Okay, so kita habis yang itu. Yang lain tu nanti you boleh baca. Sama juga lah ni cacing. Okay, so kita tengok macam contohnya soalan ni. Dia bagi VRMS. Ni VRMS. Dia bagi frekuensi. Dia kata inductor. So ini adalah case pure inductor. So maksudnya you punya circuit ada ni hanya ada inductor. Okay. Bentuk L. So phasor diagram dia adalah V lead I. So bila nak buat mesti guna phasor diagram. So dia suruh cari I RMS. So you ada V RMS tapi you tak ada. Kita akan guna RMS punya lah. V RMS equals to I RMS XL. Okay, saya ada V RMS. Saya nak cari I RMS. I don't have XL. So I need to find XL first. So apa formula SL? SL adalah 2 pi FL. F is given ni frekuensi, L ni ada mili ni. So dapatlah XL dan unit dia ohm. Dia sama dengan resistor, dia opposition. So masukkanlah dalam ni, so you dapatlah I RMS. Soalan number B, dia minta peak current when the frequency adalah ni. So dia suruh cari I0. So actually you dah ada I RMS. Okay, tapi dia minta bila current dia ubah frekuensi. So you kena cari barulah. XL yang baru. Sebab dia dah ubah frekuensi. So kita akan guna frekuensi yang barulah. Mana frekuensi ni? Frekuensi yang baru. So cari XL yang barulah sebab dia dah ubah frekuensi. Okay. Inductor sama. Reactant dalam tu adalah disebabkan oleh frekuensi yang berubah. Okay. And then dia bagi V0 sama dengan I0 XL. So you akan cari I0. So you kena guna not punya lah. Tapi you tak ada V0. So you guna VRMS square root 3. Sebab you ada VRMS. So V0 tak ada. So VRMS sama dengan V0 over square root 2. So V0 sama dengan VRMS darab square root 2. So that's why dia guna formula yang ni lah. So I0 nak cari XL dah ada. So you akan dapatlah I0. So saya nak tekankan lagi sekali V RMS ada banyak formula. I RMS R, V RMS I RMS XC, V RMS I RMS XL. Okay. Then kita ada V0 equals to I0 R, V0 equals to I0 XC, V0 equals to I0 XL. Satu lagi Z. Sebab kita tak masuk lagi combination. Nanti kita jumpa Z. Okay, I0 Z. Okay. Ini constant. Maksudnya kalau kecuali dia ubah frekuensi ke apalah. Yang ini dia samalah. Sebab formula XC tadi depend pada frekuensi. So that's why you kena ubahlah F dengan XC depend directly inversely. XL adalah 2 pi FL. Okay. Satu lagi adalah semua ni unit dia ohm. Semua ni unit dia adalah ohm. Dan VRMS tak sama dengan V0.
Dan VR okey, saya terlupa. VRMS ni tak sama. Macam mana saya cakap, VRMS ni, VRMS R tak akan sama dengan VRMS C, tak akan sama dengan VRMS L dan tak akan sama dengan VRMS Z. So that's why saya kata VRMS tak sama dengan V0 dan tak sama dengan tu. Maksudnya VRMS R takkan sama dengan VRMS C, takkan sama dengan VRMS L dan takkan sama dengan VRMS Z. Dalam arti kata lain, VR memang takkan sama VC, takkan sama dengan VL, takkan sama dengan VZ. V0R takkan sama dengan V0 C, takkan sama dengan V0L, takkan sama dengan V0Z. Ini kena faham. Sebab bila you buat nanti, you akan confuse dekat V mana. So bila baca soalan, tengok V mana yang dia tengah cakap. Macam case tadi, ni case pure tak ada masalah. Sebab dia cakap dah, ini adalah VRMS. So you dah tahulah ini sebenarnya VRMS apa. Ini adalah VRMS voltage untuk induktor, VRMSL. Macam kalau case tadi pun, yang ini dia dah bagi tahu kapasitor ada. So ini I RMS, tapi V yang ni yang dia bagi adalah V untuk kapasitor sahaja. So kalau sebab nanti katalah ini sebab pure tak ada combination lagi. Nanti bila masuk combination you akan pening tu. Contoh soalan combination. Sebab tak masuk combination lagi ni. Contoh combination dia ada bagi kapasitor, dia ada resistor. So ini adalah case RC. So bila nak buat soalan check dia case apa. Okay, dia minta, nampak tak ni? Dia minta voltage across capacitor. So the one that they ask you adalah VRMS dekat C. So you kena carilah VRMS dekat C. Di mana sama dengan IRMS XC. Sebab you akan ada dua V. Satu voltage source. Satu adalah VRMS dekat kapasitor, satu adalah VRMS dekat resistor. So VRMS dua-dua ni tak sama So you kena cari satu-satu. So yang itu yang nanti menyebabkan awak macam ni contoh ni. Ini nampak tak dia guna Z. Yang ini dia guna XC. Sebab ini fokus dekat kapasitor. Just kena gunalah. Dan VRMS ni nampak tak dia hanya guna yang kapasitor punya. So nampak kalau awak tengok ni. Okay, saya tunjuk kat awak mungkin tak nampak sekarang. Okay, tengok ni VRMS untuk circuit 12. VRMS untuk across capacitor bukan 12, 10.2. Tak sama. Saya takut nanti awak ingat bila nampak dia soalan, dia suruh cari VRMS. Semua je awak anggap dia adalah 12. That's why bila nak buat tu awak kena lukis. So katakanlah ini adalah resistor, ini adalah capacitor. So saya akan buat macam ni. Ini 12 volt. Okay, yang ini saya akan letak VR, ini saya akan letak VC. VR dengan VC tak sama. Voltage dia berbeza sebab dia series. Voltage tak akan sama. So itu yang awak kena faham. V dia tak akan sama. Dan baca soalan betul-betul. V mana yang dia nak. Dia nak across apa? Capacitor ke atau resistor? Sebab itu yang akan menyebabkan ramai student salah. Dia main suka hati yang awak tengok ni. V dia tak sama. Nanti dia tak tahu lah nak guna V yang mana. Dia tak pening. Mana V1, V mana satu saya nak pakai. So you kena baca soalan lah. Dia nak V yang mana. Okay, saya masuk dulu terus kepada case combination. Okay, untuk case combination, saya tak nak guna nota, saya terus lukis saya punya table. Okay, kita pergi kepada ada 3 jenis combination yang you kena tahu. RC, RL, ataupun RCL atau RLC. Benda je sama, it's just susunan dia sajalah. Okay, pertama sekali you kena tahu dia punya diagram lah, circuit diagram. Okay, so you ada AC, you ada resistor, you ada capacitor. You ada resistor, you ada inductor. You ada AC, you ada capacitor, resistor, you ada inductor. Ketiga-tiga ni lah. Okay.
saya fokus dekat ni. Kalau you faham ni, dua ni dah jadi benda yang you akan nampak je lah. Okay. Pertama adalah Faso diagram. Untuk case combination, Faso diagram dia tak sama dengan case pure. Untuk case combination, kita akan ada banyak V. Okay, so ada dua Faso diagram. Ada dua Faso diagram you kena tahu. Satu V, satu adalah X. Cara dulu lah. Okay, cara dulu. Okay, satu kita buat macam ni. Buat macam ni. Okay, dia adalah VL, VC, lembu duduk atas. Ni rumput, lembu duduk atas, cacing duduk bawah. VR. Rabbit. Okay, satu lagi adalah XL, XC, R. Okay, ini dia punya, dia lawan I. Lawan I. Ini dia punya template lah, dia punya ni. Okay, Faso diagram dia ni masih lagi sebenarnya menggunakan V lawan I. Cuma yang ini dah hilang dia punya ni sebab I dia adalah series. Saya betul tak saya punya ni? Yang ni, yang ni tak ada I. Betul, I dah cancel. Ni tak ada I. Untuk yang ini, I dia kita dah cancel kan. Sebab apa? I adalah series. Tengok ni gambar rajah dia kan bentuk series. So sikit dia adalah sama. Okay, so dia akan ada dua lah Faso diagram yang you boleh lukis. Baca soalan dia nak Faso diagram yang mana. Selalunya dia minta yang inilah. Dia kata sketch Faso diagram for voltage. Voltage. Kalau dia minta voltage kena guna ni. Kalau dia minta impedance atau resistor, you kena guna yang ni lah. Okay, so macam mana nak ingat kesusunan ni? Macam saya cakap tadi lah, you ingat macam ni. Lembu, rabbit, duduk ni rumput, ni cacing duduk bawah tanah. Okay, so nanti you kena baca dekat sikit tu siapa yang menang. Okay, siapa yang menang maksudnya you akan tengok dekat lembu dengan cacing ni lah, L, inductor dengan capacitor. So let's say they give you capacitor adalah V capacitor is 100 volt but VL is 20 volt. VR tak ada, kita tak tengok VR. Kita tengok atas bawah because kita ada Y axis, we have dua value. So kita kena tengok siapa yang menang. So dalam kes ni VC yang menang. Capacitor Okay, kalau capacitor yang menang, so your diagram of Faso akan macam ni. So ini adalah VRMS. Ini adalah V. So gambar rajah Faso diagram ni akan jadi macam ni. Okay, sama juga dengan ni. Cuma ni kita akan label Z. Kenapa Z? Sebab semua ni ohm. This one is volt. Kenapa ni tanda I? Sebab dah cancelkan I tadi. So sama jugalah ini V. Ini phase angle nantilah you kena cari. Okay, so ini adalah kalau case di mana VC yang menang. Okay, apa jadi kalau VL yang menang? Kalau VL adalah 100 tapi VC is 20. So your graph akan sama je. Dia punya template tu sama je. VL, ingat lembu, cacing, rabbit, ada I. Okay, so lembu dah menang. So dia akan ke atas. So V ni, VRMS ni adalah V total sebenarnya. V keseluruhan. So inilah awak punya VRMS. Ini Faso diagram ni lah, ada omega. Sama juga dengan gambar rajah ni. So dia ada XL, XC, ini adalah R. So your Z, dia bukan VRMS lah, dia dah Z sebab semua ohm. So yang ini adalah you punya Faso diagram untuk ni.
Okay, phasor diagram dia lain macam sikit lah. Nampak tak phasor diagram dia bentuk macam ni. Sebab dalam soalan tu nanti akan ada suruh lukis phasor diagram. So you kena tahu lukis phasor diagram ni. Okay, saya ulang balik Saya terus pergi kepada combination ketiga-tiga ni. Okay, so pertama sekali you kena tahu susunan dia. Template dia tu. Kalau you tak tahu template tu, you tak tahu nak buat apa. Okay, susunan dia macam mana? Okay, lukis bentuk koordinat, bentuk paksi. So selalunya kita buat Y, ini X. No, now we become VL, VC, VR, I. Kenapa I ni duduk kat depan? Kata tadi I makan kek share dengan R. Ini adalah I total. So that's why kita kena letak dia kat depan lah Ini I total, bukan I depend on satu je. Dia I total semua. Okay. So gambar rajah ni macam mana nak lukis dia kat atas ke bawah. Dia hanya dua possible je. Either is going kat sini atau at this area or this area. So how you want to determine which area? You have to look at the value of voltage. Kalau dia bagi value of voltage of L is more than C, so L lembu dah menang lah. So VRMS you akan duduk dekat sini. So this is your phi. So kena tambah omega baru you dapat markah full untuk phasor diagram. Itu kalau dia minta V. Kalau dia minta depend on impedance atau depend on reactant atau resistor atau benda-benda yang berkaitan dengan ohm lah. So you kena tukar lah. Ini adalah sebenarnya VL sama dengan I XL. VC sama dengan I XC. Lepas tu VR sama dengan I R. So I ada kan. So dia cancelkan I. Kenapa dia cancelkan I? Sebab I adalah series. So dia padam lah, dia padam. So dapatlah. Hilang sekali. So dapatlah. Okay. Dan you tengok juga dia menang. Siapa yang menang? Kalau dia bagi XL is more than XC, so your Z. Dia bukanlah VRMS dah. Dia adalah Z sekarang. So your Z adalah duduk dekat atas omega. Mesti ada omega baru complete you punya phasor diagram. Okay, kenapa madam kata mesti hafal yang this one? Okay, kerana because kalau dia minta case RC, if they ask you only depend on RC sahaja, RC sikit. So you tutup bahagian yang tak ada kaitan. RC maksudnya rabbit dengan cacing je. Mana rabbit dengan cacing? Ni rabbit, ni cacing. So ni saya buang. So graph saya akan jadi macam ni. So ni je lah VRMS. Yang ni terus je lah direct sebab tak ada siapa je nak lawan. Tak mesti lah tak faham betul. Okay, kalau yang ni pula sama je lah. Dia kan rabbit dengan cacing. Dia so buang lah atas ni. So dia akan dapat XC. So graph you Z omega. So yang ni lah tadi phi. Sorry phi tertinggal. Yang ni lah macam ni. Nampak tak dia buat ni? Yang ni Z ni. Tertinggal ni. Okay, so saya buat balik semula yang ni. Yang ni awak kena buat lah dia punya table ni. Buat table ni. Kalau awak buat table ni awak faham. Nanti formula tak masuk lagi ni. Formula banyak lah. Formula dia banyak ni. Okay. So, saya pecahkan. Pertama, combination apa? And then phasor. Kita buat yang ni dua dulu. 8 minit lagi. Okay. So, RC, RL, RCL atau RLC. Okay. So, saya buat yang bawah je. Okay. Bawah boleh dapat atas semua. Okay. So, dia ada dua gambar phasor diagram. Pertama tadi bukan phasor diagram. Pertama tadi adalah gambar sekit. Okay, gambar sekit. Okay. Ni macam ni. Resistor, kapasitor. So VR dengan VC tak sama. Yang ini you ada apa dia punya. Okay. Ada resistor. Ada induktor. VR dengan VL tak sama. Okay, yang ini ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. VR, VC, VL tak akan samalah. Okay, then kita masuk kepada phasor. So saya pecah dua.
Okay, yang pertama kita terus buat untuk ni. Lembu, cacing, rabbit, I. Depend siapa yang menang. Kalau L yang menang, so dia duduk atas. Ini kita panggil dia VRMS lah. Dan ini V mesti ada omega. Okey, kalau untuk yang ini kita akan ada XL, XC, R saja. So atas yang menang. So ini Z lah. Ini adalah V. Dan mesti ada omega. Okey, saya nak buat ni. Ada tak macam shape? Ni kot. Shape tu buat kat mana? Tak ada, shape tu pun macam ni. Shape tak boleh bergerak Okay, so katakanlah saya nak cari untuk RC. So bila saya nak cari untuk RC, gambar ni tengok gambar ni. Saya tutuplah lembu, saya buang lembu ni. Macam mana ni, lembu ni saya buang. So gambar saya akan jadi macam ni. Phasor diagram saya akan jadi VC and IVR only. So yang ini tak perlu tulis apa-apa ni, terus tengok VRMS. Ini adalah V mesti attach kat sini. Omega you mesti anti-clockwise. V. Okay. Kalau RL, tutuplah. Tak boleh padam ni. Kalau RL, boleh buat padam. Okay. Kalau RL, you tutuplah C. So graf you ke atas. Graf you macam ni. So VL, VR, I. So graf you akan jadi VRMS dekat atas lah. So this is your V, omega U ke sini. Sama juga dengan ni Z. So yang ini graf dia akan jadi XC, R, Z, V. Yang ini akan jadi XL, R, V, Z, omega. Saya memang selalu tulis omega ni. Omega ni memang ramai suka selalu hilangkan dia. Omega tu sangat penting. Okey, so sebenarnya yang you kena hafal adalah yang bawah ni. Bawah ni ingat lembu, rumput, cacing. So bila you tahu ni, kalau dia nak case RC hanya ada bawah lah. So kalau ada RL, so dia akan ni je. Kenapa dia jadi macam ni? Sebenarnya dia adalah disebabkan oleh case lagging tadi tu, lead siapa ni. Ingat tak? Kalau macam case cacing kan, I leads V. So that's why bentuk dia macam ni. Kenapa kalau VL dia duduk atas macam ni? Sebab L shape tadi, V yang mesti duduk I. Nampak ni? Kalau you tengok I dekat sini, V you duduk atas. So that's why dia bentuk macam tu. Okay? So the next one adalah equation. Equation ni panjang. Okay. So kita tengok equation apa yang you kena tahu. Saya kena ingat balik banyak. Saya rasa banyak equation dia. You kena tahu pasal VRMS. You kena tahu pasal ni. VRMS, Z, tangent. Okay. So formula tu you belum datang ni. Okay. So kita masuk kepada equation. Okay, kita masuk kepada equation V. VRMS. Okay. VRMS ni, tengok sini VRMS. VRMS sama dengan square root. Kenapa square root? Ini macam case force lah. Ni Fx, ini Fy. So you nak cari F tengah-tengah. So that's why you kena square root. VR squared tambah VC squared. So itu adalah, ini datang daripada phasor diagram. Okay, Z pula. Saya tengok phasor diagram ni. Square root R squared tambah XC squared. Sebenarnya adalah X squared tambah Y squared. Kan ini paksi X, ni X, ini paksi Y. Sebab tu je. Okay, the next one is tangent phi. Okay, tangent phi awak, you kena guna tangent dia jadi inilah kan, tentu tidak susah, bukan, tentu tidak susah, tidak tentangan. Okay, so VC over VR atau R over XC. Tangent.
Ni tangent, this one, this is your V. Ini adalah R, ini adalah XC. So tentu tidak susah. So daripada situlah saya dapat. Tiga ni lah. Okey. Saya tak akan hafal. Macam saya cakap tadi, you hanya hafal yang bawah ni je. Okey, kita buat yang bawah ni terus Jadi tengok I buat yang bawah ni. Okey ni, VRMS sama dengan square root VR squared. Paksi X saya VR ni, VR. Tambah VL minus VC squared. Sebab Y axis saya ada 2. Madam. Ya. Yang tadi tu bukan XC over R ke? Oh, sorry. XC tentu tidak susah. XC over R. Betul-betul XC over R. XC over R sebab ini R kan? Betul-betul XC over R. Okay, thank you. Okay, so this one, inilah formula dia. Okay, sebenarnya you akan guna formula ni je. Okay, kenapa saya kata guna formula ni? Macam saya cakap tadi, kalau dia case RC, maknanya tak ada L. So L ni you buang lah. So you akan dapat je balik formula ni. L ni you ganti je dengan 0. 0 tolak ni, saya akan dapat negatif ni lebih ke square. So you dapat balik lah yang ni. Okay, contohnya yang ni, case ni. Dalam case ni, ini adalah case RL. So apa jadi pada VC? VC akan jadi 0. VC akan jadi 0. So VC akan jadi 0. So formula saya VRMS akan jadi square root VR squared tambah VL squared. So sebenarnya yang paling penting kalau saya suruh student hafal yang bawah ni sahaja. So yang ini you boleh just, siapa yang tak ada jadikanlah dia 0. Okay. The next one adalah Z. Z adalah R squared tambah XL minus XC squared. Sama juga kalau XC tak ada jadilah 0. So you akan dapatlah Z sama. Sebenarnya tengok Phasor diagram ni pun boleh, tak ada masalah. Sama ni yang sama. R squared. So buat X dulu. R squared tambah XL squared. Okay. Dan last kali tangent phi. U adalah VL tolak VC over VR ataupun XL tolak XC over R. Ini ada dekat formula. This one. Apa yang tak ada? VRMS je yang tak ada. Ni ada? Ni ada. Oh, yang tak ada tadi VL. So yang ini adalah satu lagi tangent negative 1 VL tolak VC over VR. Boleh juga. Sebab I tu dia cancel kan sebenarnya. Oh VRMS tak ada VRMS tak ada. So satulah yang you kena hafal VRMS. VRMS adalah VR squared tambah VL minus VC squared square root. Actually sebenarnya kalau formula you tak nak hafal pun boleh. So, you hanya hafal Phasor diagram. Sebab apa-apa yang saya terbitkan ni, bukan saya terbitkan tiba-tiba datang. No, I terbitkan from the Phasor diagram. Phasor diagram ni lah yang saya terbitkan all this formula. Formula ni datang daripada Phasor diagram. So kalau you dah hafal Phasor diagram, so you boleh terbitkan sendiri formula-formula ni. Dah pukul 11 dah habis. Okay, so saya stop dekat sini dulu. So tak ada sempat, sebenarnya saya dah habis lah sebenarnya. Saya dah cerita yang Phasor diagram ni semua ni dah habis. Cuma tinggal resonance. Power satu lagi. Power dengan resonance lah, saya tak sempat nak masuk lah. So tak apalah, tutur you boleh buat sikit lah kot. Okay, so saya stop dekat sini lah. Okay, saya stop. Nak speaker Farah. Okay, bye. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.